Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama sekali lagi dalam kuliah minggu kita, dan kebetulan hari ini minggu yang pertama bagi tahun Masihi 2014. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kepada kita pada tahun Masihi ini, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita pada permulaan tahun Hijrah. Beberapa bulan yang lepas, lebih kurang 2 bulan, 3 bulan yang lepas kita telah menyambut kedatangan tahun baru Hijrah. Hari ini kita masuk tahun baru Masihi, 2 tahun baru yang kita terima dalam masa yang berdekatan, dan mudah-mudahan tahun yang baru ini boleh mencetuskan kesedaran kita untuk meningkatkan lagi amal dan usaha kita dalam mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Baru tadi tuan-tuan dengar kuliah yang disampaikan oleh Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kelantan Hak Baru, Datuk Dr. Johari Ya Berhormat Datuk Dr. Johari bin Mat. Sekarang ini dia jadi Timbalan Ketua Dewan Ulama Kelantan yang baru. Dan kebetulan Tok Guru tidak dapat hadir pada pagi ini kerana keuzuran. Ambo bukan jadual ambo hari ini. Jadual ambo ialah minggu yang ketiga. Minggu yang ketiga setiap bulan, iaitu pada pukul 8.30. Hari ini diminta untuk menggantikan ataupun mengisi masa yang sepatutnya disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Bentara Setia Tuan Guru. Tapi kerana dia ada keuzuran, maka dia tak dapat hadirlah. Dan untuk kuliah hamba seterusnya pada tahun ini, hamba bercadang untuk baca kitab. Baca kitab ni bukan kitab lama, kitab kita main kitab lah. Yang hamba duk cari-cari tajuknya. Asalnya hamba nak baca kitab lain, tapi duk cari hak Arab tu tak jumpa. Banyak putih kedai lagi cari, tak jumpa hak Arab, hak asal. Hak adanya terjemahan ya. Jadi nak baca terjemahan tu rasa tak berapa sedap untuk buat mengajar lah. Untuk baca tu boleh, tapi nak buat mengajar ni sedapnya kita baca Arab, bah kita tengok rujukan dari terjemahan dia. Jadi hamba ambil kitab lain. Kitab ni lama dah dikeluarkan dan ramai orang telah baca, tetapi persoalan ataupun isu yang dibawa dalam kitab ni adalah baru segar, orang kata masih lagi segar dan penting untuk kita fahami, iaitu buku yang ditulis oleh Profesor Yusuf Al-Qaradawi, iaitulah Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnatin Nabawiyah. Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnatin Nabawiyah, iaitulah bagaimana kita bermuamalah dengan sunnah Nabi. Bahasa lain ni dia panggil bagaimana kita berinteraksi. Ni bahasa orang lain ni lah. Bahasa zaman dulu bagaimana bermuamalah, iaitu lagu mana kita nak bergaul, kita nak mendekati dan memahami sunnah Nabi SAW. Ada 2 buku ataupun kitab yang ditulis oleh Profesor Yusuf Qaradawi. Satu lagi Kaifa Nata'amal Ma'al Quranil Karim, bagaimana berinteraksi dengan Quranul Karim. Ambo buat asalnya nak baca tu dulu, tapi oleh kerana isu yang lebih besar ialah persoalan tentang sunnah Nabi. Sebab sunnah ni antara kelemahan kita orang Melayu, dalam tradisi ilmu kita ni, kita kurang memberikan perhatian terhadap ulumul hadis ataupun mustalah hadis. Kita ngaji hadis, tapi kita baca hadis kita hurang. Kita baca hadis kita jelas, tapi tidak ramai di kalangan kita yang mendalami ulumul hadis ataupun dia panggil mustalah hadis. Ini antara kelemahan tradisi ilmu kita orang Melayu. Sebab tu dalam usaha kita mendekati agama, kita asal jumpa hadis ya. Kita kira hadis belakang, kita tak tahu hadis tu hadis ke apa dia, boleh pakai tak boleh pakai, boleh pegang tak boleh pegang. Jadi kita sat hadis kita jodoh belakang.
Ini antara kelemahan tradisi ilmu Melayu kita. Dalam dunia Melayu ni kelemahan yang ketara. Sebab hadis ni satu isu yang penting, terutama memahami tentang sahih dan juga hadis yang dhaif ataupun dalam bahasa lain hadis maudhu'. Kerana hadis ni kedudukannya penting dalam Islam. Dia duduk tempat nombor 2 berdasarkan firman Allah, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan ayat ni dan beberapa ayat yang lain, ulama meletakkan hadis ni ataupun nabi kita ni nombor 2 selepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab disebut peranan hadis ni fas-sunnah tufassirul Quran wa tubayyinuhu. Kedudukan sunnah ni ialah tufassirul Quran, dia mentafsirkan kanunnya yang ada dalam Quran, wa tubayyinuhu, dan dia menjelaskan perkara-perkara yang sama-sama ataupun perkara yang tidak nyata kepada kita dalam Quran. Jadi penting kalau kita tidak memahami hadis dengan baik, kita tak boleh faham agama seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul dia. Sebab itulah dalam beberapa hadis Nabi sebut, contohnya bila kita semaya, ini masyhur di kalangan ulama, Nabi kata mu nak semaya sallu kama ra'aitumuni usolli. Semayalah kamu sebagaimana kamu tengok aku semaya. Jadi cara semaya yang paling betul ialah semaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak buat semaya dengan sempurna, dengan molek si mana yang dikehendaki oleh agama, kita kena rujuk kepada cara Nabi semaya. Karena Nabi pun sebut dengan jelas, sallu, semayalah kamu kama ra'aitumuni, sebagaimana kamu melihat aku semaya. Melihat ni bagi mereka yang dare dengan Nabi, para sahabat ridwanullahi alaihim, kita hari ni tak ada jumpa dengan Nabi, maka cara kita nak tengok Nabi semaya ialah dengan merujuk kepada sirah dan juga hadis. Dalam itulah Nabi royak waktu semaya, rakaat semaya, wajib semaya, cara-cara semaya yang betul, sujud rokoknya itu. Dan begitu juga bila kita nak buat haji, kita nak buat haji, Nabi kata khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku ni kaedah-kaedah ataupun cara-cara mengerjakan haji. Nabi ajar sosok cara mengerjakan haji, start mana kita nak ihram, lepas tu lagu mana cara menunaikan haji itu dalam peristiwa Hajjatul Wada'. Itulah haji yang terakhir, yang disebut sebagai haji yang terakhir. Walaupun Nabi ini sekali dalam seumur hidup dia mengerjakan haji, sekali tetapi haji itu disebut Hajjatul Wada', haji yang terakhir, kerana lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi kira haji dia yang pertama dan yang terakhir. Yang terakhir kerana wajibnya dalam Islam ni sekali sebab tu kita tak sedut beragah lah kalau kita buat haji banyak. Sebab ada orang kata dia lebih baik pasal haji dia banyak. Haji ni hak wajibnya sekali hak lain tu dia tak jadi wajib dah. Nak pergi tu tak salah. Lama kata tak boleh pergi bukan, boleh pergi, ada piti, ada masa, keselamatan terjamin, anak pinak kita tidak terjejah kehidupan dia, kita boleh pergi lah bila kita cukup istita'ah tu. Tapi hak wajib dalam agamanya sekali. Sebab ada orang kata orang pelekeh, orang pergi haji sikit, dia pergi haji banyak. Nabi sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup dia. Jadi kalau kita nak bangga dengan pergi haji banyak, nanya ke Nabi lah kalau kita guna bahasa mudahnya. Sebab Nabi sekali sepanjang hidup dia. Jadi tu nak supaya situ biar kita nampak keadaan tersebut. Jadi pentingnya kedudukan sunnah ini. Dan kita memang orang Islam ni memberi perhatian berat kepada sunnah. Cuma bila kita tidak memahami ulumul hadis, ilmu hadis, kita tak faham mustalah hadis, kita akan kita akan salah langkah dalam mencontohi Nabi. Sebab hadis ni kalau kita ngaji, dia ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, dan ada hadis yang dhaif. Dan ada juga yang dipanggil hadis, iaitu hadis maudhu', walaupun bukan hadis sebenarnya. Jadi hadis ni yang kita boleh pakainya hadis sahih dengan hadis hasan kalau nak berujuh dalam bab akidah, dalam bab fiqh. Hadis dhaif tak boleh buat guna dalam hujah, kecuali kalau ada hadis lain yang menguatkan dia. Tapi kalau dia tu mari dia saja-saja, hadis dhaif tak boleh buat hujah, kecuali boleh digunakan hadis dhaif ini dalam bab fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan
Kalau gosok gigi ni fadilatnya gini, baca Quran tu fadilatnya gini, itu boleh pakai hadis dhaif. Tapi dalam bab akidah, dalam bab syariat, dalam bab fiqh, hadis dhaif tidak digunakan sebagai dalil. Ulama merujuk kepada hadis yang sahih ataupun paling kurang hadis yang hasan. Dua ya jenis hadis yang boleh pakai. Tapi kalau kita tak ngaji bagian ni, asal bunyi hadis, kita gomo berlaku. Lepas tu yang jadi masalah kadang-kadang kepada kita tidak tahu, dan bukan semua orang tahu, bukan nak salah kita, tapi bukan semua orang tahu. Imam Ghazali, yang minta maaf sebut, dalam kehebatan dia sebagai ulama besar yang diakui, diiktiraf, Imam Ghazali ini tidak menguasai ilmu hadis dengan baik. Sebab tu Imam Az-Zahabi, salah seorang ulama besar dalam ilmu hadis, dia kritik dia terhadap Ghazali ialah dia kata qalilul bid'ah fil hadis. Imam Ghazali ni qalilul bid'ah, tak berapa cukup bekal dia dalam ilmu hadis. Tu Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ni salah seorang ulama besar. Kalau kita baca dalam sirah, dalam sejarah, salah seorang ulama besar, pakar dalam hadis dan juga dalam sejarah tarikh Islam. Dia komen tentang Imam Ghazali ni ialah qalilul bid'ah fil hadis. Sikit yang bekal dia dalam hadis. Imam Ghazali hebat dalam falsafah, dalam fiqh apa, tapi penguasaannya dalam ulumul hadis sikit. Sebab tu kalau kita baca Ihya Ulumuddin, banyak hadis yang dikatakan hadis oleh Imam Ghazali itu bukan hadis. Sehingga terpaksa dibuat tahqiq oleh Al-Iraqi dan 2-3 orang lagi ulama buat tahqiq, nak buat tubik hadis hak sahih dengan hak tidak ada pucuk. Al-Iraqi kalau kita tengok dalam komen dia, ta'liq dia terhadap Ihya Ulumuddin, banyak dia tulis la aslalahu, la aslalahu, la aslalahu. Hadis yang dikatakan hadis itu tak tahu mari mana. Kalau kita guna bahasa mudah lah, la aslalahu ni tak tahu mari mana. Tak ada pucuk, tak ada dalam kitab-kitab hadis yang muktabar. Tapi dianggap hadis oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ya Ulumuddin. Nak royak situ kekurangan. Bukan kita nak rendah ulama, tidak. Tapi kita kecek secara objektif. Pemahaman kita terhadap ulumul hadis ni. Jadi bila kita tidak memahami hadis dengan baik, kita tidak tahu kaedah ni, kadang-kadang kita menggunakan hadis tidak kena pada tempat. Dan kita menggunakan hadis yang tidak sepatutnya kita pakai. Kalau kita baca kitab-kitab lama, betul yang mengaji juga sikit-sikit, banyak terutama dalam bidang akidah ni, banyak yang dikatakan hadis tak ada asal. Tapi dibaca di balasa, dibaca di surah jamin dulu-dulu, ada dalam setengah-setengah kitab tafsir, ada dalam setengah-setengah kitab dibaca dan dianggap sebagai hadis. Sedangkan benda ni tidak ada pucuk mari mana. Jadi benda-benda seperti ini penting, kerana kalau kita tidak faham benda ni, kita akan memahami agama kita dengan cara yang tidak tepat. Cara yang tidak tepat. Dan bila kita salah memahami agama, kita akan bertindak tidak menepati dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang kita buat tujuan baik, tapi bila tidak kena cara, dia bukan saja merugikan diri kita, tapi juga menyebabkan kemungkinan kita buat benda yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita dengar kalau duk pondok ke cerita Suhud, baca kitab tu tinggal apa ni, titik je. Tinggal titik je, silap titik. Ini masyhur cerita di pondok ni. Seorang yang mengaji, dia beramal penuh dengan tikus dalam bilik dia. Penuh dengan tikus, penuh dengan pisah. So keliling pisah dalam bilik dia dengan tikus. Jadi adik-beradik dia yang mengaji lain, mari tengok kejut. Warna dia kata, duduk beramal, duduk beramal, duduk beribadat ni, tikus penuh dalam bilik. Lepas tu pisah so keliling. Dia kata ada dalam kitab. Dia waktu bik kitab tu sebut sungguh dalam kitab bil fa'ri was sikin, dengan tikus dah pisah. Rupanya kitab tu silap cetok. Silap cetok. Hak sebenarnya bil waqari wa bis sakinati wal waqar. Kita beribadat kepada Tuhan ni bis sakinati wal waqar, dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang tunduk kepada Tuhan. Kitab tu silap dia cetok bis sikin wal fa'ri, dengan pisah dah tikus. Jadi kes silap cetok. Dan dia tidak betul benda tu. Boleh jadi kerana dia baca sorang dia tak rujuk pada guru.
Maka dia kutip habis segala tikus hak ada. Tikus hak ada dia buah le bilik, pera tikus, tok pisah so keliling. Dia duduk beribadat, duduk zikir tengah-tengah pisah dengan tikus. Ini contoh dan ini masyhur cerita ni kalau kita duduk pondok atau kita dengar ustaz-ustaz royak. Royak pentingnya pemahaman yang tepat pada agama kita, sebab kalau tidak kita akan buat benda-benda yang salah. Dan begitu juga kadang-kadang orang ni Rasul Yusuf Qaradawi sebut sini, hamba pernah sebut berapa kali. Dia kata kadang-kadang kita bila cakap tentang hadis ni, nombor satu kita tak tahu hadis tu hadis sahih ke hadis maudhu' ke hadis dhaif ke, kita tak tahu. Yang kedua, kita tengok hadis ni satu sudut ya. Bila sebut tentang hadis Nabi, sunnah Nabi, kita duk nampak sipir janggut. Kita duk nampak pakai jubah, kita nampak bersiwak ya. Kita nampak benipat. Apa tu ya kita nampak. Tu ya, jadi sunnah Nabi tu ya. Sedangkan benda-benda lain lagi hak Nabi buat, hak lebih besar daripada sipir janggut, lebih besar daripada pakai jubah, lebih besar daripada bersugi. Kita tidak ambil berat benda lagu tu. Ini masalah kita. Bukan salah, bukan kata sipir janggut tu salah. Ambo sipir janggut ni memang kerana sunnah, atas dasar sunnah semata-mata. Biarlah nampak tua pun kerana janggut putih, tapi kerana sunnah Nabi. Nak buat hak lain kita tak mampu. Kalau boleh tupai Nabi dengan janggut ni, insya-Allah mujur di akhirat esok. Nak buat hak lain tak boleh. Kita lemah manusia ni, nak berakhlak supaya Nabi tak boleh, nak beramal supaya Nabi tak boleh. Kalau boleh ambil hak kita boleh buat, mujur dah alhamdulillah. Tapi bukan hak tu saja. Kata Profesor Yusuf Qaradawi, bukan hak tu saja. Sunnah bukan hak tu saja. Banyak lagi benda-benda yang lebih besar. Amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad untuk menegakkan keadilan. Hak ni tuntutan yang besar dalam agama. Tapi kalau kita duk sibuk dengan janggut, duk sibuk dengan bersugi, politik yang berlaku sekeliling kita, kita tak ambil tahu. Orang yang zalim jadi pemerintah, orang yang rasuah jadi pemimpin, kita tidak peduli. Kita lock dengan gitu atas alasan kita tak campur politik. Ini satu pemahaman yang salah terhadap agama kita. Duk mana amar ma'ruf nahi mungkar? Duk mana hadis Nabi wal takum wal takum minkum, ayat Quran itu kata, ya ayat Quran kata kuntum khairu ummatin. Semua ni benda-benda gini penting untuk kita faham. Jadi hak ni lah yang cuba dijelaskan oleh Profesor Yusuf Al-Qaradawi dalam tulisan dia ni, supaya kita boleh membetulkan pemahaman kita di dalam agama, supaya kita menjadi umat yang hebat seperti mana umat Islam pada mereka awal dulu menjadi umat yang hebat. Orang Islam dulu jadi umat yang hebat kerana nombor satu pegang kepada Quran, yang kedua pegang pada hadis. Tu ya sandaran dia yang paling utama. Dengan Quran dengan hadis ni dia berjaya membina tamadun, dia berjaya mencipta kemajuan, dia berjaya menguasai ilmu, dia berjaya menundukkan orang, menguasai ekonomi dan semua bidang dengan Quran dengan hadis. Kita hari ni Quran ada depan kita, hadis ada, tapi kita orang Islam menjadi umat yang paling lemah di segi ekonomi, di segi ilmu. Tinggal belakang kita. Dah lah email pun tak tahulah ke mana. Email pun lemah, ekonomi lemah, ilmu lemah, politik lemah. Ini jadi masalah kita pasal kita tidak memahami perkara ni dengan baik. Dan akhirnya jadi masalah banyak dalam hidup kita. Ketidakfahaman terhadap agama. Pakar tok peti pun tak faham agama kadang-kadang. Jadi tok peti pun kadang-kadang tak faham agama. Orang minta turun rega pun dia kata haram. Kalau lagu tu pesan ke dia beli barang jangan tawarlah. Tak. Orang tu ambil ramai-ramai di datang Merdeka tu bukan nak kena orang, nak suruh turun rega ya. Bukan nak dikata orang, bukan nak buat huru hara, bukan nak buat rusuh, cuma nak suruh turun rega. Hak tu pun dia kata haram. Jenis sengah. Hak tu jadi masalah. Bukan setakat haram dikatakan sebagai penderhaka pula. Orang minta turun harga derhaka kau kepada kerajaan. Kita pergi beli kedai kurang sikit mahal ni. Derhaka kau kita pada orang jual. Tu bagai mudah. Jadi orang minta suruh turun harga tu dia panggil penderhaka. Dia derhaka ni kita tubik dengan alat senjata nak guling kerajaan yang sah.
kerajaan yang adil tu dipanggil buruh. Supaya Khawarij zaman Sayyidina Ali dulu, semua Muawiyah berlawan dengan Ali tipu, pandangan ulama mengatakan perbuatan buruh. Tu lagu tu boleh. Tapi kalau turun dengan pakai baju hitam, turun royak turun tu jadi penderhaka dah. Lagu mana istidlal kok mana tok peti ni? Amo tanya tu dia. Bukan nak pelekeh dia, muka dia tok peti, ambo bukan tok peti. Tapi ambo tak tahu istidlal mana dia pakai. Hujah mana? Hujah mana kita? Kecuali kalau kita pergi ngalak senjata, giwak, guling secara terbuka, menetek kerajaan dengan berdiri dengan apa itu, mungkinlah ada alasan sikit. Ni orang pakai baju hitam. Pergi pula suruh turun rega. Kau kata langgar kau tu pecah kau tu, tak tahu siapa lagi buat tu. Muka kau tepuh tu pakai topeng. Siapa dia oleh belakang topeng pun kita tak tahu. Muka pakai topeng. Jadi hak ni benda-benda ginilah pentinglah kepada kita semua. Sebab tu hamba besar semua orang agama ni kena beringat nak kecek. Kena beringat nak kecek. Ada benda lebih besar daripada hak ni lagi, hak dia sepatut kecek, ia tak kecek. Hamba suka kalau tok peti hak ada ni royak kepada kerajaan Malaysia. Oleh kerana Brunei sudah istihad nak laksana wuduk, Malaysia bila lagi? Tu hijau tok peti sepatutnya kecek. Tu komen hak tok peti patut buat. Peti bodoh. Tanya kerajaan Malaysia, Brunei istihadah nak jalan wuduk, Malaysia bila lagi? Apa usaha kerajaan Malaysia untuk melaksanakan wuduk? Tu baru comel tok peti kecek. Ni tangan hok patut kecek tak kecek, tangan patut duduk dia kecek. Kalau orang ni minta supaya turun rega, kerajaan tu rega sungguh, tak peti pun hutang tidak gitu. Nak kata peti kita datang merdeka, dia tak pergi, biar kita ramai-ramai lagi. Tu benda dia. Jadi sebab itulah kadang-kadang tu alim kita ni masalah lagu tu ya, jadi orang kurang penghormatan. Orang pertikaian ni pasal tak tahu nak letak diri dia nak kecek gapo hak penting dalam hidup. Hak mana dulu, hak mana ke dia, hak mana besar, hak mana kecil. Hak masalah pergi katok ke barang ambo pun tak suka, kita pun bukan nak suruh orang pergi katok. Kalau buat kena barang orang gapo buat rusuh tu memang siapa-siapa pun tak boleh terima. Tapi kalau kita turun ramai-ramai nak menyatakan perasaan kita, sikap kita, bagi ambo tidak salah. Tidak salah. Kita turun ramai, jangan buat kena ke apa, ya turun dengan molek royak. Kita menyatakan kita rakyatnya ada hak. Muka royak dah di parlimen, jangan turun rega. Tubiklah ramai-ramai rakyat tak setuju. Masalah kerajaan nak kekal rega tu ikut dia lah. Tapi kita sebagai rakyat, berilah supaya nak kita guling-guling nak kata sana. Okey, kita nak piak, biarnya teriak gilah. Nak beli tak saya beli, gia kita. Tidak gitu. Gia pok nak beli tak saya beli, anak minta kata sana tu hijau pok. Tapi tak okey kita nak pergi katok anak mung ni tolong nak guling aku kau kita kata. Tu nak oyak bagian nak supaya bagian mudah yang nak supaya jadi sinilah yang pentingnya kepada kita. Sebab tu pemahaman terhadap agama ni penting, lebih lagi orang alim. Sebab orang alim ni dia menjadi petunjuk. Kita orang jahil ni dengar orang alim kata. Sebab tu kalau orang alim buat silap, umat akan jadi masalah. Ahmad bin Hanbal pernah sebut kata-kata dia yang masyhur, zallatul alim zallatul alam. Gelicirnya orang alim, gelicirlah dunia ni. Tu Ahmad bin Hanbal. Kita masyhur kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, hamba pernah sebut, hamba boleh sikit beli balik. Waktu dalam pemerintahan kerajaan Makmun pada waktu tu berlaku fitnah khalqul Quran. Pasal Mu'tazilah dengan ahli sunnah ni bercanggah di segi pemahaman Quran ni makhluk ke tak? Quran ni makhluk ke tak? Mu'tazilah mengatakan Quran ni makhluk. Alasannya sebab selain daripada Allah semua adalah makhluk. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan Quran yang diturunkan kepada Nabi itu bukan makhluk. Sebab itu kalamullah. Ada pun Quran hak tulis duk jual di Parawah, duk jual kedai tu hak tu makhluk lah sebab orang buat.
Tu. Tapi Quran yang merupakan kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi dalam pegangan kita ahli sunnah tidak makhluk. Jadi pada waktu itu kerajaan Abbasiyah dikuasai oleh Mu'tazilah. Jadi Ma'mun ni buat keputusan, raja dia nama Ma'mun, adik pada Harun al-Rashid. Dia buat keputusan menjadi dasar kerajaan. Semua orang kena turut kerajaan mengatakan Quran ni makhluk. Sampai Imam Syafi'i pun penuh ditangkap. Imam Syafi'i ini dia sezaman dengan Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ni anak murid dia. Imam Syafi'i pernah ditangkap pada waktu sebelum pada tu lagi. 4-5 orang ulama diigat, tok dalam bilik, lik tabir, panggil ngadak depan khalifah. Khalifah tanya Quran ni makhluk ke tak? Ulama ni muka dia tegah, dia jawab, tidak makhluk, bunuh. Dihukum mati. Siapalah gila dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i duduk dengar lik tabir. Pergi tanya, raja tanya dia, Quran ni makhluk ke tak Syafi'i? Lalu Syafi'i jawab, adapun Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur, keempat-empatnya adalah makhluk. Raja lepas. Pasal dia kata makhluk. Lepas Imam Syafi'i. Lepas tu anak murid dia geger bakal pergi cari dia. Mana tok guru pelik pada orang. Orang lain kata tidak makhluk, tok kata makhluk. Makhluk sungguh dia tu. Tidak aku sebut dah. Quran, Taurat, Injil, Zabur, pak ni makhluk belaka. Jari aku ni. Jari dia ni memang makhluk lah. Tapi raja tak faham kata-kata dia, kena lepas dia. Tapi jangan royak lah, jangan igak pula kan. Tu cerita masa tu. Royak cerdik je Imam Syafi'i. Kalau dia kata tidak makhluk, kena bunuh. Nak kata makhluk, bercanggah dengan pegangan dia. Lalu dia royak ni, adapun Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur, keempat-empat ini adalah makhluk. Cerdik je Imam Syafi'i. Jadi sebab itulah kita Kelantan turut mazhab Syafi'i itu tolak amnu tu, gitulah cerdiknya. Cerdik turut Syafi'i. Jadi hak makhluk ni hak jari dia, dia bukan Quran sebenar. Baik, jadi Ahmad bin Hanbal ni kena igat. Dan dia berkerah mengatakan Quran tidak makhluk. Kalamullah tidak makhluk. Raja kurung dia di atas menara. Piak setiap hari piak. Pagi piak, tengah hari piak, sehingga bil habis atas belakang, soyok baju. Berlangsung benda ni beberapa minggu, sehingga anak murid dia hak kanan naik pergi ziarah dia, melawat. Bisik di telinga dia, Tok Guru, buat apa Tok Guru ni kerah sangat? Dia kata benda ni akidah ke pegangan, aku nak longgar mana? Tak boleh kalau Tok Guru jawab makhluk supaya hak raja nak. Tapi dalam hati tetap supaya kisah Ammar bin Yasir nak menyelamatkan daripada kena seksa. Ambo sia tengok Tok Guru ni bilu habis baju soyok. Duk diikat dalam kurungnya. Lalu dia kata boleh, kalau aku nak lepas aku boleh jawab. Hari ni aku boleh jawab Quran itu makhluk, nak lepas diri aku. Tapi dia kata mu tahu ke tak gapo dia akan berlaku? Anak boleh tanya lagu mana? Ada mungkin tengok kat jendela menara atas nu buruj. Anak murid dia tengok bawah nu penuh orang, ramai pada ni lagi. Pegang kertas keping kalah seputu. Orang Baghdad penuh mari duduk nak nanti dengar apa dia Ahmad bin Hanbal kata. Quran ni makhluk ke tak? Kau tidak makhluk. Ada berlaku sinar harian berita. Ada berlaku tu. Bakal mari habis. Orang tak ajak pun mari juga. Serabut kadang-kadang kita tengok. Jadi ada berlaku. Jadi mari royak ke Ahmad bin Hanbal. Orang ramai Tok Guru dia kata. Berapa ramai? Duk nanti dengar Tok Guru nak kata gapo. Itulah dia kata sebab tu aku tak mengaku. Aku boleh nak selamat diri aku kata Quran ni makhluk. Lepas aku boleh balik rumah. Silap-silap boleh bitai pula aku. Datuk Seri kau gapo tong pun tak tahu dia kata aku. Tapi kalau aku kecek lagu tu hak ramai-ramai dengar tulis belaka, orang pergi hak ni pah mati. Rusak akidah ummah, sesat lagi orang ramai kerana aku nak selamat diri aku sendiri.
Lalu tupik kata-kata daripada mulut dia, zallatul alim, zallatul alam. Gelicirnya seorang ulama, gelicirlah dunia sebuti. Nak royak betulnya tu alim, orang alim ni lebih lagi orang ada jawatan mufti, kecek kena cermat. Kena cermat kecek. Pasal orang jahil sebab kita nanti dengar, itu peti kata. Ni tu peti kata. Jadi nak aku mana? Kalau orang sebab kita tak tok peti kecek, enggak boleh ya. Mustakat ustaz mu bukan tok peti. Tu benda lagu itulah penting. Sebab tu hamba sebut semua bab-bab penting. Lebih baik jangan kecek daripada kecek munuh orang. Munuh orang. Sebab kata-kata kita sepatah ni topik habis dalam TV3, dalam RTM, dalam utusan Malaysia habis topik. Tak apa-apa ni nak hati hak ni yang nak jual ni. Jual hak ni. Sedekah sebab tu hamba tanya, duk man istidlal mana kita pakai istidlal kita. Yang siapa kita kata benda ni haram, benda ni buruh tu kita nak ambil mana hujah. Kalau tak boleh selesai tu jangan kecek lah. Jangan kecek. Sebab itu hukum. Sebab buruh-buruh ni boleh bunuh. Bila orang ni jatuh dalam hukum buruh, orang ni boleh ditangkap, boleh dihukum bunuh oleh kajian yang memerintah. Besar benda tu, bukan benda khoteh. Bukan benda main-main, bukan setakat masuk je boleh bunuh, halal darah buruh ni. Tu jadi mana isu, sebab tu kena jagalah. Kena jaga benda-benda lagu ni, cermat belaka, cermat. Cermat supaya kita tidak mengeliru ke orang dan tidak boleh jadi masalah. Lama jadi supaya dalam samuh orang. Di AP ni kafir harbi tu bak hukum tu. Bila kita sebut di AP kafir harbi, kita boleh bunuh mudah-mudah gitu yang ada AP ni. Tu di segi hukum kecek, sebab tu tak boleh salah. Tak boleh salah bak hukum ni, jangan tebing buat cepelak mulut. Sebab kalau cepelak mulut punuh banyak dalam masyarakat, dalam negara kita. Jadi hal tu penting. Jadi sebab itulah pemahaman kita terhadap agama penting, dan pemahaman kita terhadap agama ni bergantung kepada pemahaman kita terhadap sunnah. Hak asahnya. Quran itu satu hadah kena faham molek. Tapi Quran ni biasanya kita tidak pandai-pandai. Tapi dalam bab sunnah, kerana di kalangan kita masyarakat Melayu, hamba sepanjang mengaji banyak jumpa kajian yang kita buat yang dikatakan hadis di kalangan orang Islam dan masyarakat Melayu kita bukan hadis. Terutama dalam orang belajar tasawuf pelik-pelik tu, lagu itulah. Perkataan itu betul, kadang-kadang dari segi makna, cuma bukan hadis. Kalau kita kata hadis, tak jadi hadis. Supaya ni kita kata dia tersebar ni. Apa dia? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Kau ni kata-kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Hatu pun kata-kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Tapi sebahagian kita tak cuma hamba dulu pun, waktu hamba tidak tahu pun royak kata hadis juga. Sedangkan benda ni bukan hadis. Benda ni ialah kata-kata Imam Imam Ghazali, bukan Imam Syafi'i. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dia bawa jadi orang yang tak cuma ambil benda ni sebagai hadis. Sebagai hadis. Dan kadang-kadang kita bawa cerita hadis yang dikatakan hadis maudhu'. Contohnya gapo dulu bila orang baca bab kisah surah Asyura ni, kisah taufan besar Nabi Nuh. Dia kata bahtera Nabi Nuh ni belaya sapalah di Kaabah. Bila sapa di Kaabah, dia tawaf Kaabah ni 7 kali. Tak apalah tawaf, temu kata hai boleh musik apa. Lepas tu dia semaya dah pula di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Jadi lagu mana bahtera ni nak semaya? Kalau bahtera tu tawaf keliling Kaabah tu masuk akal lagi, sebab tu alat atas air. Jadi boleh dah musiknya atas air tu, tapi wassalat bil maqami raka'ataini. Disebut dalam hadis, jadi kata hadis. Bahtera Nabi Nuh ni salat bil maqam, semaya di maqam Nabi Ibrahim raka'ataini 2 rakaat. Tak tidak bagi pelik lagi. Kita kata lori trailer semaya 2 rakaat. Lagu mana nak semaya? Tu. Dan memang bila kita cek hadis ni bukan hadis. Dia adalah dikategorikan sebagai hadis maudhu'. Tapi masyhur di kalangan masyarakat, terutama orang Melayu berzamai-zamai dibaca dalam majlis-majlis, terutamanya bila bulan Muharram. Ini contoh paling mudah. Pasal kita tidak cermat dan kita
qalilul bid'ah tadi. Kurang bekal kita sehingga kita tak boleh nak pilih hak mana hadis yang kuat, yang mana hadis yang lemah, yang mana hadis yang maudhu'. Jadi inilah yang cuba diselesaikan oleh Profesor Yusuf Al-Qardawi ni dalam tulisan dia ni. Dan amo harap insya-Allah lepas ni siapa hak boleh baca Arab tu belilah hak Arab. Kata oleh pun ada terjemah di Kedah. Baca terjemah sebab amo baca ni amo tidak baca sebagai-sebagai. Amo ambil poin-poin. Seperti mana biasa amo tengok tajuk, amo ambil poin-poin yang amo rasa perlu diperjelaskan kepada kita semua. Jadi hak mana hak amo tidak sebut tu, kalau tuan-tuan ada apa-apa ada buk boleh baca semula. Jadi kalau setakat nak dengar hak amo royak ni mungkin ada tinggal lah dalam buk ni sebab kalau kita nak baca sebagai-sebagai tak tahu berapa tahun nak habis, tak tahu kita ni muka kita kuliah sekali sebulan kan. Kali sebulan 4-5 tahun pun tak habis. Jadi baiklah kita ambil poin-poin yang utama, poin-poin yang penting yang untuk mendalami tuan-tuan boleh baca sendiri. Dan kalau tak puas hati boleh rujuk pada ustaz-ustaz, mana-mana ustaz ada lah yang ada kebolehan dan ada ilmu yang boleh lebih tinggi daripada hamba ni. Jadi ni kitab ni nama dia ulang balik dah, kaifa nata'amal ma'as sunnatin nabawiyah, bagaimana kita bermuamalah ataupun bahasa lain berinteraksi dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini satu istilah umum, kita orang Melayu masyhur dengan hadis. Sunnah ni ialah satu perkataan yang umum. As-sunnah at-tariqah, jalan cara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu hadis, sunnah ni merakumi aqwal wa af'al wa taqrirat, 3 perkara. Kalau dalam ilmu sirah dia termasuklah kehidupan harian Nabi, sifat dia, perangai dia, tubuh badan dia tu sunnah. Tapi sunnah dalam ilmu hadis ni secara khusus dalam fiqh terutamanya 3 perkara. Kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi, takrir, dia panggil takrir Nabi. Jadi 3 perkara. Jadi sunnah ni adalah sebagai contoh kepada kita sebab dalam Quran Tuhan kata ingkul ingkutu, ni ayat masyhur ni, orang Melayu ayat ngasih. Ayat ngasih ni siapa anak ayat tunggu ngoni. Ada orang pegang lembu boleh baca ayat ni, siup di rupuk dengan air tu. Lembu turut pakai tarum. Kena japi ayat ni ke lembu. Balah dengan bini. Dah naik pakai tarum. Di Kuala Lumpur pun nampak dalam kondo lembu. Berkali ki baca ayat aku lagi kontung dah berkali. Jadi dalam Quran ni Tuhan kata kul, ucaplah olehmu wahai Muhammad kepada orang beriman, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu kasih kepada Allah. Cara kita nak kasih kepada Allah lah ke mana? Fattabi'uni, ikutlah aku. Ikut aku ni ikut Nabi. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab rasul ni banyak, rasul wahid pun ada di Terengganu. Rasul Dahri pun ada, macam-macam rasul. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikutlah aku. Kalau mu ni betul-betul kasih ke Tuhan, bukti kita ni kasih ke Tuhan, fattabi'uni, ikut aku kata Nabi. Yuhibbukumullah, kamu akan dikasih oleh Tuhan. Nak ikut Nabi itulah kita kena faham sunnah Nabi. Kita kena faham kata-kata Nabi, kena faham perbuatan Nabi, kena faham takrir. Faham tu mana kena tahu, ada hak boleh, ada hak tak boleh. Ada hak kuat, ada hak tak kuat. Kalau tidak jadi masalah banyak kepada kita. Contohnya amun nak turut Nabi bini 9 nak 9 retek. Sebagai contohnya. Tu kalau tak faham lah tu. Tak faham. Sebab dia kata sunnah Nabi bini 9. Jadi dia pun nak 9 retek. Marah ke majlis, apa tak boleh bini 9 hamba ni. Hamba nak ikut sunnah Nabi. Pasal dia tak faham. Tu contoh paling mudah. Sebab sunnah ni seperti hamba sebut mula, dia ada sunnah yang wajib kita turut, ada sunnah yang mandubah, dia ada wajibah mandub. Ada yang sunat, ada yang muharramah yang tak boleh kita turut. Sunnah Nabi juga tapi tak boleh turut. Ada hak wajib kita turut, semaya, puasa, zakat, buat haji, kehidupan harian ni, hak menika ibadat yang asasi wajib. Tak boleh nak pandai-pandai reka. Sebab tu semaya jangan reka semaya. Tak puas hati Nabi widua suruh pendek dah bahal limun ni pasal nak exercise waktu pagi, tak boleh lagu tu. Tak boleh pasal hak tu hak barang
wajib turut, tak boleh nak pindah. Puasa sebulan puasa, jangan nak pergi buat 2 bulan. Atau contoh haji, lagu ni manasik dia, kita tak boleh tambah, tak boleh kurang. Jadi ni benda yang wajib. Berakidah kita tak boleh ubah. Kalau Nabi ajar tu tak boleh nak ubah, tak boleh nak pindah. Yang kedua, ada yang bersifat mandubah, nak buat boleh, tak si buat pun tak apa. Antaranya gapo? Sipai janggut. Sipai janggut ni sunat. Sunnah yang sunat. Kalau kita sipai dengan niat mencontohi Nabi, insya-Allah boleh pahala. Tapi kalau kita cukur pun tak jadi salah. Tidak salah. Walaupun ada ulama mengatakan wajib sipai janggut ni, ada sebahagian ulama amo tak pegang pendapat tu. Sebab amo ngaji guru amo kata tak, hujah tu tidak gagah. Hujah mengatakan wajib sipai janggut tidak gagah. Dia jatuh kategori sunat saja. Walaupun dalam hadis tu amar uqful lihya, panjangkanlah janggutmu. Nabi sebut lagu tu uqful lihya, panjanglah janggutmu tu amar. Amar. Jadi ada ulama mengatakan wajib, betul. Tapi amar ini kalau kita baca dalam kitab dia ada dua, al-amru lil wujub, al-amru lin nadab. Amar ni ada dua. Amar yang wajib, perintah wajib, ada perintah sunat. Dia dua, al-amru lil wujub, al-amru lin nadab. Jadi al-amru, amar dalam hadis tu amar lin nadab, untuk sunnah. Sebab ada tujuan. Bila Nabi suruh orang Islam pada waktu tu sipai janggut, Nabi kata sebelum hadis tu, sebelum ayat tu Nabi kata khaliful musyrikin, bezakanlah dirimu daripada orang musyrik. Sebab orang Yahudi pada waktu tu di Madinah, dia cukur janggut sipai misah. Jadi lagu mana nak suruh beza, nak suruh nampak Islam dengan Yahudi ni, maka Nabi kata sipailah janggut, cukur misah, sipai janggut. Sebab jubah sama pakai jubah, serbai sama pakai serbai, tubuh hair sama, kecek sama. Jadi kalau tengok jauh tak kenal. Lalu Nabi kata khaliful musyrikin, bezakanlah dirimu daripada orang musyrik dengan cara apa? Sipai janggut, cukur misah. Maka pada waktu tu perintah tu wajib pada waktu tu, kata ulama. Sekarang ni kewajipan tu sudah tak ada. Pasal apa? Sebab orang Yahudi pun ada hak tak sipai janggut. Dan kalau kita nak ukuran janggut ni sebagai Islam, gali tu panjang pada kita lagi. Minta maaf kecek dah. Dengan bahasa mudah. Sebab guru hamba guna bahasa tu. Dia kata gali tu panjang pada kita. Sipai janggut juga dia kata. Dan kadang-kadang orang bukan Islam pun cukup misah, sipai janggut. Jadi tak boleh nak beza dah. Maka perintah amar tadi menjadi nadab, menjadi sunnah, tidak lagi wajib. Tapi sipai tidak salah, cukup pun tidak salah. Tujuh nak suruh jelas situ. Nak suruh jelas. Itu dipanggil mandubah, sunnah yang mandubah. Lepas tu apa lagi? Makan ni, kok lipat sebelah ni makan tu. Sunnah Nabi. Kalau buat comel. Kalau tak buat pun tak jadi apa, nak salah apa. Hak pentingnya apa Nabi lipat lutut tu? Sebab Nabi kata tak suruh makan banyak. Nabi kata sulus lit ta'am, sulus lil ma' wa sulus lin nafas. Sipai perutmu ni bagi 3. 1/3 makan ni, 1/3 air, 1/3 untuk nyawa. Sebab tu Nabi suruh lipat ni, tujuan tak suruh makan banyak. Ni kita nambah 3-4 kali dah mau rimah. Minta maaf hamba kata. Lipat-lipat lutut makan, tapi tambah tak berhenti, siapa boyah perut. Terombok kain-kain. Jadi sunnah gapo lagu tu. Tu contoh paling mudah. Orang marahlah kalau terkejut, tapi sebab tak faham tujuan tadi. Tujuan lipat lutut ialah supaya makan sikit. Tapi kalau kita makan botal, orang kata isi pun tak mudah, hilanglah tujuan. Jadi kita hanya ambil zahir saja, kita tidak ambil sebenar maksud Nabi nak. Tu nak ayat kita tidak memahami sunnah Nabi. Itu contoh paling mudah. Jadi hak ni buat tak apa, tak buat tak apa. Supalah kita makan guna tangan kau guna gerpu, tidak jadi salah. Ada setengah orang kata marah buat apa ustaz pakai gerpu dengan sudu ni ya. Ni orang putih ni. Orang putih buat apa? Kita tak putih kau. Hak ni dia panggil adat dan budaya. Adat dan budaya. Nabi makan 3 putus jari sebab dia makan roti. Dia makan roti watama, patahlah 3 jari. Kalau kita makan nasi dengan gula dengan ikan singgah ke apa, lekat ke 3 jari. Itu bermudah nak sepeh.
Nabi boleh guna 3 jari sebab dia makan utama, makan roti. Dia sobek perih, ada. Tapi kita dengan nasi, dengan kuih, apa ni, dengan campur lauk macam-macam. Kalau 3 jari banyak mana nak lekat? Itu contoh paling mudah. Itulah pemahaman terhadap sunnah tu penting. Pemahaman tu penting. Kita tak boleh ambil zahir saja. Supaya kata rapat ke sah, Nabi suruh rapat sah. Betul rapat sah. Tapi kalau siapa duk gini, nak takbir betul tak boleh Nabi suruh rapat. Suruh rapat. Jadi duk gini berjenjeng kita. Itu sudah melanggari kehendak. Rapat sah ni maksudnya kata ulama tepuh baru. Cukup ya tepuh baru tu merapatkan sah. Sebab kalau kita renggang, Nabi kata setan masuk tengah-tengah. Dan ulama kata kalau mu nak tengok orang kampung tu setara mana hubungnya dia, mu tengok tika semaya Jumaat. Nombor 1 ramah ke sikit, yang kedua sah dia. Sah itu melambaikan hubungnya dalam masyarakat. Kalau dia duk renggang, maka rengganglah hubungnya orang ni di luar. Kalau letak bukan, berkadah hati dia di luar. Hati dia pun berkadah, sebab tu sah semaya pun berkadah. Nak buat kau nak pas seorang amnu, seorang melok betul sama sungguh lah. Jadi sebab tu sah yang luruh tu melambaikan hati kita sah. Lepas tu bila tepuh bahu, rapat-rapat ni maksudnya bersetuh bahu. Bukan siapa terkepik gitu nak akad takbir gini. Akad takbir. Amo ya tu dia ni. Bagi amo tak kena. Sebab kita pernah jumpa maunya hipik tu kak. Dia saiz 2 kali XL, kita sah. Kak kapik ke kanan selok gitu. Nak baca Fatihah tak ada sudah. Dia kepik dia tu ke kanan. Hak Mekah tu cerita lain, lama orang berjuta. Lama kata Mekah lagu tu betul, Mekah tu orang berjuta. Ni kita masjid 2 liter, soh ada soh ya. Kita pergi happy supaya lori belago ni lagu mana? Tu kena faham. Bagi tu juga bersugi. Bersugi ni sebelum semaya ni, mana sebelum kita masuk dalam soh. Terutamanya waktu kita nak ambil wuduk, masa itulah kita bersugi. Lepas tu gini duduk dalam soh, ambil gini. Allah, orang nak kata takbir menjadi masalah. Jadi bagi hamba tak kena tepat. Tujuan baik bersugi, tapi dalam soh semaya bukan tepat dia. Bukan tepat dia. Sepatutnya bersugi ni waktu kita ambil wuduk. Sebelum kita masuk dalam soh, kita cuci gigi kita, takut ada lekat-lekat kita makan. Tapi bila kita sudah duduk dalam soh semaya, bukan tepat dia. Ni akad takbir lolo gak waktu besar pula kata orang pun boleh kadang-kadang. Minta maaf lah, tu saja nak main sikit. Saja nak main ya tu. Nak main. Bak waktu bek tu ngadak kau orang pula. Bagi hamba tidak kena. Minta maaf hamba kecek tu ni. Kalau hamba tak tegur, tak ada orang nak tegur. Kalau dia mau suka tak suka cerita nak boleh. Tapi hamba kena tegur. Jadi tidak kena dengan tepat. Agama ni kena ada tepat dia. Baru jadi comel agama. Kalau tak kena tepat, agama hak comel jadi punah. Jadi punah. Sebab tu pemahaman yang betul terhadap agama penting. Kalau kita tidak memahami agama kita dengan molek, kita akan menimbulkan masalah yang banyak. Supaya tengok dia Afghanistan, minta maaf. Nak ambil sunnah Nabi, nikah dengan budak umur 8 tahun, 9 tahun. Tok lelaki umur 40, 50. Nikah budak tino umur 8 tahun, 9 tahun. Baru ni siapa pesel budak tu masuk uak. Bayar tok lelaki umur 50, budak umur 8 tahun. Pesel ni bukan kata nak lucuh, tapi hamba baca, hamba tubik air mata baca. Budak umur 8 tahun, tok lelaki umur 50, pesel budak tu bagi hospital. Masuk uak kecemasan. Allah Tuhan. Agama gapo lagu ni agama gapo. Dia buat alasan sebab Nabi nikah dengan Aisyah 8 tahun. Tak ada bunyi pesel apa Aisyah. Tu nak oyak. Nak oyak nak ambil zahir ya. Zahir 8 tahun nikah 8 tahun. Siapa pesel budak ni, siapa masuk uak, tak khabar ke diri. Agama gapo ni lagu ni. Agama ke lagu ni. Tapi berlaku di Afghanistan, berlaku di Pakistan, berlaku di India. Akhirnya punah agama kerana pemahaman kita yang salah.
pemahaman kita dan amalan kita yang tidak menepati kehendak, akhirnya penuh orang baca Allah. Ganahnya orang Islam, kuatnya nafsu. Siapa budak 8 tahun pun. Pas menikah pula sebab ni dengar cerita, minta maaf lah. Nikah dalam kereta. Seluah-luah bumi Kelantan nikah dalam kereta. Tu nak ayak. Dah lah dengan budak kecil nikah dalam kereta. Bila-bila jalan nak pergi nikah akak nikah. Akhir bila orang baca orang tak faham, Allah lagu ni kau agama Islam. Lagu ni kau agama Islam, hak dia kata agama rahmat. Agama yang berbuat kebaikan, lagu ni kau. Akhir penuh jana agama kita kerana seorang dua hak tidak faham agama. Ni penting ni. Sebab tu benda-benda seperti ni kita kena pakat-pakat. Ambo sendiri tu ada apa-apa kita kena betul. Sebab kita Kelantan ni 20 tahun, 23 tahun dah kita mentang membangun bersama Islam. Banyak perkara lagi kita kena pakat-pakat buat, pakat-pakat fikir supaya tidak rusak agama kerana kita. Tidak rusak agama kerana kita. Kita menjadi masalah kepada agama kita. Kita menjadi yang dikatakan oleh apa? Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ni salah seorang ahli fikir Islam, mufti Mesir. Mufti Mesir dulu zaman tahun berapa tu? 50-an. Dia ni guru kepada apa ni anak murid pada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh ni. Dan anak murid dia Rashid Ridha. Dia mufti Mesir. Dia ni bawa pembaharuan tajdid dalam agama. Dia pernah pergi ke Perancis. Masa dia jadi mufti, dia pergi ke Perancis, dia pergi ke Eropah. Dia kagum tengok orang putih. Bila dia balik Mesir, dia kata ahwaluhum dinuna wa ahwaluna dinuhum. Tu kesimpulan dia kata. Kehidupan orang putih, orang barat tu mencerminkan agama kita Islam. Mana? Nombor 1 kebersihan. Yang kedua menepati waktu. Jujur dalam urus niaga. Hormat kepada perjanjian. Menghormati tetamu. Ni orang putih lebih. Siapa hari ni pun orang putih lebih bab tu. Masa kita baca orang asri buih mulut. Bapa tak baca orang asri ustaz? Baca nama imam pun mari lambat. Tapi kalau orang tak baca marah. Tak baca orang asri ni, tak guru ke? Tok guru suruh baca orang asri, nak suruh kita jaga waktu. Ni kita orang kuliah nak sudah baru siapa nak cari parking. Bobo siapa orang balik. Tak baca orang asri buat apa? Itu masalah dia, kita tak faham menepati waktu. Penting. Ni kadang-kadang minta maaf, hak tu lepas, hak lambat sekali. Minta maaf lah, hamba kata moga-moga pakai piah juga. Tidak nak kata ke demo, tapi orang duk kecek. Orang yang pakai baju kok jaga waktu. Kita yang pakai piah, pakai serban, mari lambat. Jadi bunuhlah agama kita. Orang putih kali janji pukul 2, pukul 2. Pukul 2 mesti pukul 2. 5 minit, 2 minit pukul 2 baru sapa. Dia tak lebih pada tu. Tapi kita jujur. Siapa orang sebut janji Melayu. Janji Melayu. Pergi rumah kawan besok insya-Allah. Tak mari lah tu. Tak mari dah. Kalau dia sebut insya-Allah sah nak tak mari. Allah penat kerja tambah kalau dia sebut panjang insya-Allah hajar. Ni perangai kita orang Melayu. Sepatutnya insya-Allah tu berat akan nak pergi. Berat kepada nak pergi, tapi jadi penuh kita Melayu insya-Allah. Tak sarap. Ni masalah kita orang Melayu. Jadi penuh agama kita. Amanah lagu tu juga orang putih. Siapa hari ni minta maaf apa sebut. Muka tak start sengaja ya, tak start ribut nak latar belakang. Kita beli dia negara putih lah ni, kita beli barang apa-apa kedai, dia ada kontrak sebulan. Dalam masa sebulan ni kita boleh hantar balik barang tu, tak kira gapo kita tak puas hati. Dan dia akan beri balik piti 100% kita. Siapa hari ni negara putih? Belilah gapo TV, sok apa secara lah. TV, radio, peti sejuk, mari kereta kita beli, dia ada kontrak sebulan. Dia panggil cooling period. Dalam sebulan ni kita tak puas hati gapo pun, kita pergi hantar balik, dia akan beri balik refund 100%.
Dia tak tanya lah apa cik tak sih, apa dulu beli, dia tak tanya. Ya betul bagi jaga penuh. Biar serupa dengan waktu kita beli. Bagi tu hidup, bunyi, boleh pakai. Lepas boleh lagi. Saya tak sih dah. Saya tak puas hati dengan bagi awak, tak apa. Buat mari resip. Dia tulis-tulis, beri balik biti, dia ambil sipet, tak ngepek, tak gapo. Inilah dalam istilah ilmu fiqh kita khiyar. Kita ada khiyar. Terah tempat kita lagu tu. Ngepeko atas muka kita ngabari tu. Basuh mula siapa semua beli. Sebulan apa mari atas balik. Kalau tempat kita. Orang putih tak ada masalah apa. Tak percaya pergi ya. Pergi. Tanya pas nak pergi mana duit mahal, minta dengan polis duk nyamai kuat. No ya, no siapa hari ni? Kontrak nego sebulan boleh hantar balik. Khiyar ni dalam kitab fiqh kita panggil khiyar. Patut amanah. Barang sifat amanah. Semua sifat ni ada dengan orang tidak Islam, tak ada dengan kita. Ni Muhammad Abdul kata, ahwaluhum, cara hidup mereka tu dinuna, itulah ajaran agama kita. Sebaliknya ahwaluna, cara hidup kita orang Islam ni dinuhum, ajaran agama dia. Hak malah pun kita orang Islam, hak tipu pun kita orang Islam, hak lambat pun kita orang Islam, hak tak boleh harap pun kita orang Islam, hak tak pakar pun kita. Ada berlaku. Allah sedih, kadang-kadang kita sedih. Hangpa tidak tuju sama siapa ni, minta maaf kecek hubung ni. Ni kata-kata Muhammad Abduh. Supaya kita minta maaf di Kelantan ni. Bapa jadi semar Kelantan? Tok guru berapa kali ngepek dah. Hangpa royak 2 kali dah. Bapa semar apa hari ni? Ada orang kata MPKB. MPKB akak dah, bapa semar. Pucuk yang besar, kita belaka. Kita belaka. Ni kita MPKB ada dua agama. Faham tahu siapa kau apa? Kita tak pernah tanya apa kita tahu siapa kosik, kita duk salah ke PKB. Bukan hamba kata PKB tak ada waktu kerja, dia kena kutik, ada waktu dia jangan elok gitu. Tapi kita sendiri pada tanggungjawab. Orang tak tahu siapa cakap apa kita tak boleh bubuh molek dalam tu. Bapa kita hidup atus cetek sekeliling payah beruk. Kau kena tukar cak wak biru pula tu siapa? Berkali dia tak gamuk hijau ni, dia sayang ke hijau, jadi pakat tak siapa luar. Apa boleh kau? Ya kan cak biru lah pula. Cak biru pula. Saya yang buat ni. Boleh juga. Siapa dia kita tak siapa luar cetek? Siapa dia kalau tidak kita? Nah, tu minta maaf bos sebut. Dalam kosong, molek-molek ada boleh tidur dalam. Tapi luar sekeliling siapa? Sekeliling. Atas rumah kita cuci, tapi sekeliling rumah serba mak neko ada. Dia peko habis keluar. Pung kot jendela. Asal ada jendela. Kalau boleh betul sejuk nak peko kot jendela lagi. Kalau boleh. Asal tak ada dalam rumah. Luar ikutlah kubel. Jadi pucuknya lagi kita. Kalau kita tak boleh backyard ni, PKB belilah lori banyak mana pun tak selesai masalah. Di Jepun tu, hangpa tak jegi lagi, saya cerita. Dia pernah pergi Jepun mula-mula dia isap rokok. Sudah isap rokok, dia tahu putih rokok. Budak sekolah kena hunggah, mari ambil putih rokok. Cik, dia kata tak boleh tahu kat saya ni. Budak sekolah hunggah mari ambil, tunjuk dia, cik tak boleh tahu kat saya, ni ada tu siapa. Kena kita tahu ada tu siapa. Allah Tuhan, ni kape Jepun ni kape. Sembah matahari. Budak sekolah rendah boleh ikuti. Nak ayat. Jadi sikat lah. Sikat. Kalau nombor 1 bersih dalam dunia bukan negeri orang Islam, negeri orang putih. Bandar paling bersih dalam dunia duduk negeri orang putih, bukan duduk negeri kita orang Islam. Sedangkan kita ngaji fiqh taharah, duduk mula-mula babut taharah. Tok lebah hok ngajar taharah ni, hok kadang-kadang berat dok. Kadang-kadang lah. Sepatutnya dengan kita start ngaji fiqh ni bab taharah dulu, kita orang Islam lah yang paling bersih dalam dunia. Sebab Tuhan start dengan bersih dulu. Tuhan turun pada Nabi ya ayyuhal muddatsir qum fa'adzim wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Tuhan start situ lalu wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nak ayat pentingnya taharah, bersuci dalam Islam, bersih dalam Islam ni.
Tapi bumi orang Islam, bandar orang Islam lah yang kita malu nak tengok. Jambil kita ni sini situ tutup hidung dah nak masuk. Tutup hidung dah. Negeri orang putih kita duk cokoh tergamuk dalam jambil dia. Kita tergamuk nak duduk cokoh atas latar dalam jambil dia. Beruk tak basuh, kecing tak basuh. Kita hak basuh beruk, basuh kecing, kobeh habis dalam jambil. Itik dengan sekati apa yang masuk. Kita orang nak masuk tak boleh. Minta maaf hamba kecek terus-terus hari ni nak oyak pasal lama 23 tahun dah kita. Tok guru acak dah tegur. Hamba kada malu dengar patut tok guru tak kecek dah bagi tu. Tapi dia sebut juga atas ni patut bukan kerja dia. Tapi kerana berat dak siapa tok guru terpaksa kecek. Bukan sekali, 2-3 kali. Pas kita tak berubah. Kita tak berubah, tok guru sebut kita tak berubah juga. Hamba tu lah demo tidak belah mana dak. Ni tok guru. Tu nak ayat jadi pakaklah kita pakaklah pakat benda ni bukan benda mudah muka perangai kan dia payah sikit nak buat tapi kita pakat mulai hari ni tahun baru ni kita pakat usaha setara mana kita boleh tolong PKB kalau PKB tak mari juga tu boleh kita marah ke dia boleh royak kat hamba boleh marah ke dia hamba suruh YDP pergi kutik kalau tak kutik juga lepas ni tapi kita sendiri tolong kita pakat tolong kita pakat-pakat jaga insya-Allah sebab tahun ni kebetulan tahun melawat Malaysia dah kita Kelantan ni kalau orang mari sokmo kak bab kebersihan mesti kat jawab dah walaupun comel banyak dah banding dengan mula-mula dulu jauh dah kita ni comel nak banding dengan 10 tahun lepas tapi orang banding dengan tempat lain hak lebih kalau Singapura ya kalau kita pergi kak boleh kata tak nampak lah siapa tu Singapura tu nak royak jadi hak itulah kita pakat lah insya-Allah kita faham molek agama kita supaya bila orang mari puas hati Kelantan ni sungguh membangun bersama Islam sungguh kebersihannya comel budi bahasa orangnya molek rega barang pun tidak parut sangat ni kadang-kadang selok orang nak bayar kahwin nyakit jatuh dah bunyi rega tu pakai duk cokoh geloso atas kursi balik dengan ambulans di Selangor bukan dia mari Kelantan bukan tak boleh ambil untung tapi ambil lah biar munasabah tu ya biar munasabah bukan kata tak boleh hutun nego apa kata nego nabi siapa kata kat nego nabi tak boleh hutun nabi ni cerdik ya Khadijah saya ke dia boleh hutun lah bagi habis sebab tu Khadijah saya kalau nego rugi tokai mana nak saya ni kita royak nego nabi nak ke mana tak boleh hutun siapa kata mengaruk lagu tu nego nabi ni pertama sekali nego jujur tidak nipu dan ambil untung yang munasabah ni kadang-kadang 20 sen ingat dah bulan depan bayar 20 sen yalah duit dia kita boleh kata lah tapi kak kalau lagu tu kat Allah hamba duduk Selangor ni tak apa mari mula bayar hamba catat nama ambil nombor IC jadi selok lah pelacung kalau lagu tu kena 20 sen contohnya nak ayat jadi benda-benda gini lah insya-Allah dah kita pakat-pakat masuk berusaha insya-Allah dalam kuliah sekali lagi kita akan mula dengan kitab Kaifana Ta'amal Ma'sunatin Nabawiyah dan kita berdoa pada Allah SWT diberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Qul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma wa hab lana hukma wa alikna bis solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu takbir.